Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada adik-adik semua. Okey, pada hari ini kami daripada grup LDK 5 akan membentangkan tentang asas-asas perkhemahan ketika berpengakap. Jadi, perkhemahan ini merupakan salah satu perkara yang wajib dalam berpengakap. Ia dapat memupuk semangat kerjasama, perpaduan, kesefahaman dan disiplin dalam kalangan pengakap. Ia juga dapat memberikan kita perasaan kesusahan dan dapat bertolak ansur dalam perkhemahan. Jadi, saya akan menerangkan tentang pengurusan dan pentadbiran perkhemahan. Pengurusan dan pentadbiran perkhemahan ini perlu dilakukan sebelum kita hendak berkhemah. Jadi, perkara-perkara yang sangat penting ketika melakukan pengurusan dan pentadbiran perkhemahan ini ialah melakukan kertas kerja, mencetak surat kebenaran, mencetak senarai petugas dan jadual, menentukan penyertaan dan senarai-senarai pegawai dan peserta. Ini adalah contoh kertas kerja yang perlu dilakukan sebelum kita berkhemah. Ini pula adalah contoh surat kebenaran yang perlu dicetak oleh jawatan kuasa sebelum berkhemah. Ini adalah contoh senarai nama petugas dan jadual-jadual bertugas. Okey, kita teruskan pembentangan kita dengan prosedur perkhemahan. Prosedur perkhemahan terbahagi pada 3 bahagian, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Prosedur sebelum perkhemahan ialah kita mestilah mendapatkan kebenaran daripada pihak berkenaan. Misalnya, sekiranya kita melakukan perkhemahan di kawasan sekolah, kita mestilah mendapatkan kebenaran daripada pengetua terlebih dahulu. Seterusnya, sekurang-kurangnya mempunyai seorang guru pemimpin ataupun guru yang turut serta dalam sesuatu perkhemahan. Seterusnya, kita mestilah memaklumkan kepada Pesuruhjaya daerah mengenai perkhemahan dengan cara mengisi borang permohonan kebenaran berkhemah. Seterusnya, kita mestilah menghantar surat makluman kepada pihak polis mengenai perkhemahan tersebut supaya sekiranya berlaku kemalangan, ianya akan berada dalam keadaan yang terkawal. Seterusnya, kita mestilah memastikan kawasan perkhemahan selamat dan alat peralatan perkhemahan mencukupi. Selain itu, kita juga perlulah memastikan setiap peserta perkhemahan mematuhi peraturan perkhemahan. Hal ini kerana perkhemahan akan mendidik peserta menjadi lebih berdikari dan berdisiplin. Bukan itu sahaja, peti pertolongan cemas amatlah penting ketika perkhemahan. Peti yang lengkap mengandungi ubat-ubat yang boleh didapati di farmasi yang berfungsi sebagai bantuan awal ketika berlaku kemalangan. Di sini terdapat 10 jenis alat peralatan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas. Yang pertama ialah kain andus, surgical glove, forceps, gauze, gunting, cotton ball, roller bandage, micropore, plaster and crepe bandage. Seterusnya, prosedur semasa perkhemahan ialah kita mestilah mengelakkan daripada mendirikan kemah di bawah pokok tua. Seterusnya, kemah yang didirikan hendaklah berada di tanah yang rata ataupun landai. Yang seterusnya ialah kita mestilah memeriksa terlebih dahulu kawasan yang dipilih. Seterusnya, kita mestilah memilih kawasan yang teduh dan selesa. Selain itu, jika terdapat 2 buah kemah yang didirikan secara berjajar, jarak antara kemah hendaklah sekurang-kurangnya 2 orang berjalan berasingan. Prosedur selepas perkhemahan pula ialah kita mestilah menurunkan dan melipatkan kemah selepas perkhemahan berakhir. Kita mestilah membersihkan tapak perkhemahan sebagaimana yang asal. Seterusnya, kita mestilah tidak meninggalkan sampah supaya tidak berlaku pencemaran alam sekitar. Selain itu, kita hendaklah menimbul segala lubang yang telah digali. Dan akhir sekali, kita mestilah mematikan api. Seterusnya, saya ingin membentangkan berkenaan dokumen sokongan. Dokumen sokongan termasuk subtopik peraturan pelaksanaan perkhemahan dalam tajuk
prosedur tetap sebelum perkhemahan. Apakah dokumen penting yang perlu kita sediakan? Yang pertama ialah cadangan pelaksanaan perkhemahan. Ini penting kerana ia menjamin pelaksanaan perkhemahan berjalan dengan mengikut hala tuju yang ditetapkan. Yang kedua ialah senarai nama peserta dan pengiring. Ia bertujuan untuk mengetahui butiran peserta yang mengikuti aktiviti perkhemahan ini. Ia juga sebagai persediaan untuk menghadapi sebarang kesusahan yang menimpa para peserta semasa dalam aktiviti perkhemahan. Yang ketiga ialah senarai nama jurulatih perkhemahan. Ini penting kerana ia menggerakkan para peserta agar dapat menjayakan aktiviti perkhemahan dengan baik. Jurulatih juga perlu dilantik dalam kalangan yang berpengalaman dan juga yang mengetahui semua selok-belok dalam prosedur perkhemahan. Yang keempat ialah pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk. Ia merupakan pelibatan guru dan murid dalam pakaian seragam anjuran kerajaan atau bukan kerajaan. Ia terdiri daripada penyelaras aktiviti, jawatankuasa kecil pelaksana dan jawatan kecil aktiviti. Yang kelima ialah jadual aktiviti perkhemahan. Tanpa jadual aktiviti perkhemahan, aktiviti ini tidak akan dapat berjalan dengan tersusun dan mengikut masa yang telah ditetapkan. Yang terakhir sekali ialah senarai tugas jawatankuasa pelaksana. Ia juga terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari dan AJK yang lain. Semua jawatankuasa perlu memberikan komitmen yang baik dalam melakukan tugas masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Farhan. Pada hari ini saya akan berbincang dengan anda semua berkaitan dengan tajuk kawasan yang dilarang untuk kita mendirikan kemah. Terdapat 4 aspek yang ingin saya ketengahkan kepada anda semua, iaitu binatang buas, perubahan cuaca, penyakit dan pokok tua. Kita pergi kepada aspek yang pertama, iaitu binatang buas. Binatang buas, contoh-contoh binatang buas ialah harimau, beruang, serigala dan sebagainya. Okey, kita tidak boleh melakukan perkhemahan dekat kawasan yang punya binatang buas kerana kita tidak mahu mengakibatkan mereka berasa terancam dengan kehadiran kita lalu menyebabkan kecederaan kepada kita. Aspek yang kedua, perubahan cuaca. Ia merujuk kepada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, puting beliung, tanah runtuh dan sebagainya. Kita ambil satu contoh, iaitu bencana banjir. Saya tegaskan kat sini, adalah tidak wajar untuk kita melakukan perkhemahan dekat kawasan yang sedang dilanda banjir. Jika kita nekat untuk berbuat sedemikian, maka nyawa kita akan melayang dengan begitu sahaja. Seterusnya, aspek yang ketiga iaitu penyakit. Ia merujuk kepada virus. Perkara ini adalah sangat dekat dengan kita sekarang yang sedang berada dalam pandemik COVID-19. Jadi kita tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti perkhemahan dekat kawasan yang telah dijangkiti oleh virus COVID-19 kerana kita tidak mahu memanjangkan lagi rantaian jangkitan COVID-19 daripada satu kelompok menjadi 2 kelompok dan seterusnya. Kita haruslah mengelak perkara ini daripada terus merebak di dalam kalangan kita. Akhir sekali, kita tidak dibenarkan untuk mendirikan kemah di bawah pokok yang tua kerana kita tidak mahu dahan pokok tersebut jatuh menghempap kemah kita lalu mengakibatkan kemah kita berlubang sehingga menyebabkan kita berasa tidak selesa untuk berada dalam kemah tersebut. Okey, baiklah, saya akan meneruskan dengan menerangkan mengenai asas dalam perkhemahan.
Apakah perkara yang perlu dititik beratkan dan difikirkan semasa mendirikan kemah? Okey, untuk pengetahuan semua, terdapat dua bahagian yang perlu dititik beratkan semasa mendirikan kemah, iaitu yang pertama sekali, pemilihan kawasan atau tapak perkemahan yang mempunyai 8 perkara, dan yang kedua adalah pemilihan tapak mendirikan kemah yang mempunyai 9 perkara. Kedua-dua bahagian ini berbeza kerana bahagian pertama menerangkan mengenai macam mana kita nak memilih kawasan yang sangat luas untuk kita mendirikan kemah secara banyak. Okey, yang kedua, bahagian yang kedua ni menerangkan mengenai tapak kita nak dirikan kemah dalam kawasan yang luas tu. Okey, faham kan? Okey, kalau macam tu kita teruskan dengan menerangkan mengenai pemilihan kawasan atau tapak perkemahan. Yang pertama sekali adalah tanah atau tapak yang rata. Kita perlulah mengelakkan kawasan yang terdapat akar pokok, batu-batuan, kawasan takungan air ketika hujan atau kawasan laluan air ketika hujan. Aspek ini penting sebab tak best dan tak syok kalau kita berkemah tapi kawasan tu berbunggul-bunggul. Nanti kita nak berehat, kita nak tidur, mesti tak selesa kan? Jadi aspek ini sangat penting dalam perkemahan. Okey, yang kedua adalah corak tapak perkemahan. Kita perlulah memilih kawasan yang lapang, tiada pohon-pohon besar, permukaan tidak berselut atau lembap dan permukaan curam perlu dielakkan. Seleko sungai pun perlu dielakkan. Okey, corak tapak perkemahan ini penting bagi mengelakkan berlakunya kemalangan yang tidak diingini semasa kita berkemah nanti. Okey, yang ketiga adalah berhampiran dengan punca air. Semua mesti tahu kan, punca air ni perkara yang penting masa kita nak berkemah nanti sebab punca air inilah yang akan membekalkan air bersih kepada kita untuk kegunaan masak, membersihkan diri dan sebagainya. Yang keempat, tapak yang lebih tinggi dari punca air. Macam kita cakap tadi, kita kena cari kawasan yang dekat dengan punca air. Tetapi kita kena ingat, kawasan yang dekat dengan punca air itu mestilah tinggi dari punca air. Sebab kita nak elakkan kemah kita ni dia hanyutkan mengikut arus air tersebut. Contoh-contoh kawasan yang perlu dielakkan macam kawasan pantai, tepi sungai dan kawasan yang mempunyai air pasang dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah mudah untuk mendapatkan bantuan. Kawasan perkemahan perlulah berdekatan dengan kampung atau kawasan laluan orang ramai. Sebab contohnya lah, kita nak berkemah dekat kawasan hutan yang memang tak ada kampung, tak ada laluan orang ramai. Okey, tiba-tiba berlaku kecemasan, berlaku kemalangan. Macam mana kita minta bantuan? Mesti susah kan nak cari line lagi satu hal. Sebab itulah kita kena cari kawasan yang berdekatan dengan orang ramai. Sebab bantuan yang akan sampai tu boleh sampai dalam masa jangka yang pendek. Okey, yang seterusnya adalah mudah mendapatkan bahan bakar. Bahan bakar penting untuk memasak, membuat unggun api, menjauhi binatang buas, menghalau gigitan serangga dan sebagainya. Yang ketujuh adalah jangka masa perkemahan. Okey, yang ketujuh dengan ke-8 ni iaitu bilangan peserta perkemahan juga. Kedua-dua perkara ni berkait sebenarnya sebab kedua-dua aspek ni penting untuk kita memastikan kawasan yang kita pilih tu sesuai dengan jangka masa dan peserta yang ada masa perkemahan nanti. Dan bagi memastikan juga bekalan makanan dan minuman yang bersih mencukupi untuk para peserta. Okey, ini adalah contoh kawasan kemah, unggun api dan juga bekalan air bersih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai pemilihan tapak mendirikan kemah. Okey, dalam bahagian 2 ni, dia lebih kurang juga sama dengan bahagian 1 tadi tau. Okey, yang pertama sekali, mendirikan kemah di kawasan yang rata, tinggi, bersih dan tidak mempunyai batu-batan. Yang kedua, memeriksa kawasan yang dipilih tu
tidak mempunyai sarang serangga. Sebab sama je lah, kita tak nak berlakunya kemalangan kan. Takkan kita nak duduk sebelah sarang tebuan, bahaya kan. Okey, yang ketiga adalah pintu kemah tidak menghadap matahari dan jangan mendirikan kemah ke arah angin. Okey, mengikut logik akal lah kan. Kita tak nak pintu kemah ni hadap matahari sebab nak ke kita bangun-bangun pagi, kita buka kemah, kita hadap matahari? Mesti silau kan? Dia macam tak best lah kita dirikan kemah macam tu. Okey, jangan berikan kemah ke arah angin pula. Sebab untuk mengelakkan kemah kita ni terbang masa ada angin nanti. Dia terus terbang ikut arah angin tu. Kita pun tak sempat nak capai kemah tu. Okey. Yang keempat adalah jangan sesekali mendirikan kemah di bawah pokok yang tua dan renek. Sebab kerana pohon tua ni dia macam mudah nak tumbang tau sebab dia dah tua. Okey, apa jadi kalau korang pasang kemah kat bawah pokok yang tua tu? Silap-silap nanti pokok tu yang akan hempap korang kat dalam kemah tu. Jadi bahaya. Jadi perkara tu perlu dielakkan. Okey, yang kelima adalah jika terdapat 2 buah kemah atau lebih didirikan secara berjajar, jarak di antara kemah tu perlulah seluas 2 orang berjalan secara berasingan. Secara bersaingan, maafkan saya. Aspek ni penting sebab kita nak memudahkan pergerakan peserta dan orang lain dari satu kemah ke satu kemah. Tak adalah nak berhimpit-himpit jalan, lalu tempat lain. Jadi susah. Okey. Yang seterusnya adalah tidak terlalu dekat dengan punca air seperti sungai. Yang ketujuh adalah mempunyai pandangan yang menarik. Yang ke-8, mudah mendapat sinaran cahaya matahari bagi mengeringkan keadaan sekitar seperti pakaian, kemah, alatan yang basah dan sebagainya. Kita ni nak dirikan kemah, pintu kemah jangan hadap matahari. Macam tadi yang kita bincangkan kan. Tapi kita ni perlu dirikan kemah dekat dengan matahari. Bukan dekat lah, maksudnya macam tempat kawasan yang tak ada pokok yang teduh kita. Sebab yelah kalau pakaian basah macam kita cakap tadi, kemah mudah lah untuk kita keringkan sebab dapat cahaya matahari direct ke kemah. Okay, dan akhir sekali adalah dekat dengan trek atau denai bagi memudahkan pergerakan ketika berlakunya kecemasan. Okay, ini adalah contoh untuk korang semua tengok. Okay, gambar yang pertama adalah ni adalah contoh perkara yang perlu dielakkan sebab tengoklah orang ni dirikan kemah bawah pohon yang dah tua. Kita tak tahulah berlaku kemalangan ke tak, wallahualam, tapi kalau boleh kita elakkan. Okay, gambar yang kedua menunjukkan pemilihan kawasan ataupun tapak perkemahan yang rata, dan yang gambar ketiga menerangkan mengenai kawasan ataupun tapak kemah yang berdekatan dengan punca air tetapi kawasan tersebut lebih tinggi daripada punca air. Perkara ini perlu kita ambil berat ya. Okay, dan gambar akhir sekali menunjukkan kawasan yang luas, ada banyak kemah didirikan. Cuba perhatikan di antara kemah dan kemah ni semua ada ruang. Okay, sebab itulah kita nak memudahkan pergerakan orang lain di antara satu kemah dan satu kemah. Baiklah, saya rasa semua dah faham apa yang saya dah terangkan. Okay, baiklah, sekian, terima kasih. Sekarang, mari kita tonton video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengakap semua. Hari ini kami akan menunjukkan cara-cara untuk mendirikan kemah.
Jadi sebelum itu, mari kita kenali barang-barang yang perlu ada untuk mendirikan kemah. Jom kita mengenali bahagian-bahagian ataupun peralatan kemah. Yang pertama, kemah, tempat duduk. Kami duduk ni flat sheet untuk bahagian atas kemah tu. Lepas tu, ni 2 batang untuk dirikan kemah dan satu lagi batang untuk pasang flat sheet. Okey, itu saja. Ini adalah langkah-langkah untuk mendirikan kemah. Pertama sekali, kita akan bentangkan kemah ini di kawasan yang rata. Yang kedua ialah sambungkan batang-batang kemah dan batang-batang lain untuk menjadi panjang. Masukkan batang-batang kemah ke dalam lubang kemah yang terdapat di penjuru-penjuru kemah. Seterusnya, selepas batang ini dalam kemah, kita dirikan. Selepas kita sudah mendirikan kemah ini, pastikan paku yang berada di setiap penjuru kemah ini dimasukkan ke dalam hujung batang kemah. Selepas itu, bentangkan kain casing ini di atas kemah. Ikat tali di bawah fly sheet ke batang-batang kemah secara ketat tapi tidak mematikan. Ikat setiap penjuru fly sheet pada batang kemah. Akhir sekali, saya akan menunjukkan cara-cara untuk mendirikan kemah. Prosedur untuk mendirikan kemah ni sebenarnya sama je cara-cara untuk mendirikan kemah, tapi prosedur tu kita terbalikkan je. Okay, perkara paling penting sebelum mendirikan kemah, kita perlulah memastikan kawasan dalam kemah dan juga luar kemah perlu dibersihkan. Baiklah, saya akan menunjukkan cara-cara untuk mendirikan kemah.